Hai, bersama Muhammad Jabar dalam Movie Surround Netflix Movie Review, di mana kita akan bagi review tentang movie-movie yang berada Netflix Malaysia pada hari ini. Dan yang paling penting, kita akan bagi review daripada pendapat penonton marhain seperti Mamu yang tidak akan melibatkan apa aspek-aspek teknikal dalam bikinan sebuah filem. Ya, kalau boleh tak nak cakap. Tapi kalau yang teruk sangat, kita cakap sikit lah. Ya, macam tu. Alright. Apa tu? Okey, hari ini Mamu nak bagi exemption kerana Mamu bukan nak buat review naskah dekat Netflix, tetapi kali ni Mamu nak buat review sebuah naskah yang tengah panas di iFlix. Jom kita roll the trailer. Dengan semua yang kau rancang ni, kau yakin hati kita boleh menang? Kita akan menang. Daulat merupakan satu naskah yang tengah panas sekarang ni, sebuah filem yang dirilis di iFlix. Naskah yang dikatakan berani, naskah yang dikatakan panas kerana cuba menggambarkan situasi politik yang berlaku di Malaysia. Okey, tapi sebelum tu bagi korang yang tak tahu, Mamu untuk filem Daulat ni, korang boleh nampak Mamu memang banyak buat promotion untuk naskah ini sebab Mamu ada buat dia punya teaser, alright, reaction untuk dia punya teaser trailer yang korang boleh klik kat atas ni. Masa tu kita orang dapat eksklusif sebelum mereka release, dan juga Mamu ada buat reaction untuk dia punya leak footage, which is yang bagi Mamu agak menarik, right? Okay. So disebabkan oleh footage tu, Mamu rasa macam okey, inilah salah satu naskah yang mungkin kita boleh boleh promote lah, dan juga kita boleh sama-sama lah kita support naskah ini. So kalau korang tengok review-review Mamu yang sebelum ni, banyak lah sebenarnya, even dekat Instagram, Facebook pun Mamu banyak push untuk orang semua menonton naskah ini. Tapi tak kisahlah macam mana kerap Mamu promote filem ni sekalipun, tetapi kalau tidak begitu mencapai expectation Mamu, Mamu kena be genuine. Persoalan dia sekarang, adakah filem ini benar-benar padu seperti yang kita memperkotak-katikkan sebelum based on dia punya trailer dan juga based on dia punya leak footage? Jom kita discuss one by one. Sebelum tu, kalau korang belum menonton naskah Daulat ni, Mamu nak ingatkan korang better pergi tengok dulu, sebab review Mamu kali ni, discussion Mamu kali ni mungkin akan ada spoiler. Ya. So make sure korang pergi tengok dulu baru korang datang singgah tengok review Mamu. Okey, Mamu tak nak cakap pasal sinopsis sebab korang boleh pergi Google, and Mamu sure korang pun tahulah konsep dia. Terlalu banyak review, terlalu banyak berita tentang naskah ni yang telah menceritakan apa sebenarnya yang berlaku. Okey, Mamu tak nak cakap in detail sangat pasal lakonan Vanida Imran power, Tony Yusof power, dan ada beberapa karakter yang kelihatan tak berapa nak begitu realistik. Itu semua dah menjadi satu pendapat yang sangat common. Okey, kalau bertanya Mamu, pendapat Mamu macam Mamu cakap tadi, alright, okay, terlalu banyak dah review yang kita ada mix, alright, okay, ada yang kritik, ada yang condemn, ada yang bagi 5 star, ada yang bagi 10 star, ada yang bagi 12 star, 12 out of 10. So kita ada mix review kat sini. Tapi kalau tanya Mamu make it simple sebelum Mamu pergi ke discussion. Kalau tanya Mamu, naskah ni adalah naskah yang acceptable lah dekat Malaysia. Naskah ni bukanlah naskah yang terburuk dekat Malaysia, sebab kita kat Malaysia ni banyak lagi naskah yang pelik-pelik, yang level-level sangat teruk lah. Naskah ni acceptable. Tetapi kalau nak mengatakan naskah ni merupakan naskah terhebat Malaysia, which is 5 star, alright, okay, Mamu rasa ianya agak keterlaluan. Seriously, Mamu tak rasa, kalau nak cakap 5 star, 10 star tu semua, Mamu rasa macam overrated sikit lah. Alright, okay, ini pendapat simple Mamu sebelum kita pergi ke discussion dia. Mamu nak cakap tentang apa yang membuatkan naskah ini diterima segolongan pihak. Alright, okay, apa yang membuatkan naskah ini disambut baik oleh sesetengah pihak? Alright, yang pertama adalah perjalanan cerita ni. Alright, okay, storyline cerita ni sangat close dengan Malaysian punya environment. Kita sebagai Malaysian, kita boleh connect tau. Kita boleh connect, okay, ini sebenarnya dia cakap pasal ni. Ini sebenarnya dia cakap pasal ni. Walaupun mereka cakap ini fiction, tetapi kita boleh connect. So kita macam, okay, aku dah tahu benda ni. And for those yang memang suka politics, yang suka netizen yang suka politics, yang suka any parties, mereka akan cakap, oh yes, padan muka, inilah contoh yang kita nak tunjukkan kepada masyarakat. Jadi mereka akan jadi excited because filem ni memaparkan benda-benda yang mereka nak tengok tetapi mereka tak dapat sebelum ini, disebabkan oleh Malaysian ada restriction tentang benda-benda yang sensitif macam gini. So disebabkan oleh dia close kepada masyarakat kita, sebab tu segolongan orang akan terima, alright, akan terima naskah ini. Yang kedua adalah disebabkan oleh genre politics, alright, okay, thriller. Seperti kebanyakan orang cakap, ianya merupakan satu genre baru dekat Malaysia. Yes, boleh dikatakan, tetapi
Tetapi jikalau kita menonton naskah ini secara penuh, right, kita akan perasan yang ianya lebih kepada drama. Kerana mereka tidak begitu menunjukkan mereka ada tunjuk, tapi mereka tak tunjuk in detail kejahatan, kejahatan politik, kekotoran politik itu in detail. Alright, okay. Ada, tetapi tak begitu. Nanti Mamu cakap. Alright, okay, Mamu akan discuss pasal tu. Kenapa kita rasa tak puas. Yang ketiga yang Mamu rasa membuatkan orang suka adalah visual dia. Okey, tak kisahlah apa benda yang orang kritik dan sebagainya. Visual naskah ini cantik sebenarnya. Visual dia. Bukan perjalanan cerita dan sebagainya. Bukan dia punya content dan sebagainya. Dia punya visual cantik. Dia punya grading cantik. Dia punya colouring cantik. Dia punya sinematografi pun cantik sebenarnya. Alright, dia tak adalah meriah sangat. Dia tak adalah terlalu wow. Tetapi cantik. Alright, okay. Untuk filem Malaysia, okey. Jadi, ianya kelihatan cantik di mata penonton, which is bagi mereka yang tidak begitu concern about technical part dan sebagainya, mereka nampak cantik dan mereka akan suka. Okey, itu adalah 3 poin yang Mamu rasa membuatkan orang suka naskah inilah. Tetapi di sini Mamu nampak ada few points yang membuatkan Mamu tak boleh bagi full marks untuk naskah ni. Even though kita keep promoting this Daulat, tapi kita kena be genuine. Yang pertama yang Mamu rasa kekok lah. Mamu rasa kekok, to be frank, Mamu rasa kekok in terms of script dia. Ini kerana dia punya script terlalu formal. Terlalu formal, which is okay, untuk certain part, certain situation, maybe kita boleh terima lah. Sebagai contoh ada scene debat, sebagai contoh, okay, kita terima. Tetapi bila scene anak dengan scene dekat rumah sebagai contoh, alright, okay, conversation mereka pun kelihatan sangat formal. Ada part-part yang Vanida Imran punya dialog, okay, Suri, mungkin penulis skrip dia, penulis skrip dia tu ada idea kenapa mereka nak buat bahasa yang begitu supaya kelihatan cantik dan sebagainya. Tetapi bila ianya terlalu disusun begitu, ianya menjadi pelik dan mungkin tak begitu realistik dalam kita punya environment sekarang. Ini adalah salah satu benda lah yang nampak skrip dia agak kita macam okey, macam ni ke kita bercakap kan? Mamu orang Penang, so Mamu tak tahulah orang KL cakap macam tu ke. Okey, yang kedua adalah Mamu rasa Mamu ada masalah dengan dia punya development. Alright, okay, Mamu rasa dia punya perjalanan cerita agak mendatar. Di mana, okey macam ni, Mamu tengok first half, second half tau. Mamu tak boleh fokus sekaligus. Jadi Mamu tengok 45 minit pertama, and then Mamu stop sekejap, and then Mamu continue. Sebab Mamu rasa sangat draggy. 40 to 45 minutes yang pertama, separuh masa pertama lah, Mamu nonton, Mamu tak rasa apa-apa excitement lagi. Mamu tak rasa, sepatutnya scene-scene yang the way Vanida Imran cuba jadi kita panggil mastermind tu, sepatutnya kita akan rasa macam excited tau, kita nak tahu, kita akan rasa ada curiosity untuk tahu apa sebenarnya dia nak buat. Tetapi bila dia bercerita tu, Mamu rasa macam okey, macam Mamu mendengar je cerita tu, macam mendengar. Okey, boleh faham, tak ada masalah, kita faham, tetapi untuk hiburan, Mamu rasa macam kita tak blend dalam journey perjalanan story tersebut. Mamu setuju, salah seorang kita ada discussion lah pasal naskah ni semalam. Salah seorang kita orang punya member, Mamu punya member, Mat Don, kau boleh percaya dia punya review penuh, complete, review dia panjang. Tapi tu bukanlah the main issue untuk watak Jasmine Suraya ni. The main issue is apabila dia boleh ada lipstick lagi lepas berasmara. Tu the main issue. Mamu pun tak detail macam dia. Okay, dia ada cakap sepatutnya that movie dia boleh jadi lebih baik jikalau Vanida Imran dia tak revealkan langkah pertama, kita perlu pergi ke sini verbally. Apa yang mereka perlu buat adalah langkah pertama, stop, and then mereka tunjuk scene dia dan sebagainya. Dekat situ kita sebagai penonton kita akan tertanya-tanya tau, curiosity again, kita akan macam dan kita nak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Bila mereka cakap langkah yang pertama, Vanida Imran bagi tahu semua benda, langkah kedua, Vanida Imran bagi tahu semuanya. So kita sebenarnya kita tak perlu tengok pun, kita boleh dengar saja, kita dah faham apa sebenarnya yang mereka nak buat. Untuk membuatkan kita excited untuk cerita yang macam gini, alright, okay, politics yang begini, games dan sebagainya, mereka patut biarkan penonton terfikir-fikir apa sebenarnya nak jadi ni, apa sebenarnya yang dia nak buat dan sebagainya. Itu adalah salah satu benda yang Mamu rasa Mamu tak dapat lah daripada naskah Daulat ini. Okey, Mamu bagi satu example alright, okay. Dia punya konsep lebih kepada push the story to the audience rather than pull the audience to join the journey of that particular movie. Ini adalah pendapat Mamu, di mana mereka spoon feed
semuanya kepada audience, which is kita cuma perlu mendengar, kita tak perlu berfikir pun, kita cuma perlu mendengar. Tambahan pula kita sebagai Malaysian, kita rasa benda ni sangat close dengan kita, jadi kita boleh dengar, kita boleh faham sampai ke hujung. Mamu setuju bila Mael, brother Mael daripada Telegram, dia cakap mungkin salah satu benda yang membuatkan kita tak blend dalam scene adalah narration. Alright, narration di mana Vanida Imran dia banyak bercerita. Ini kerana apabila dia bercakap, dia menyampaikan apa dia punya plan. Ianya lebih kepada dia bercakap kepada Hassan rather than dia mengajak penonton untuk join together. Dalam bahasa mudahnya, okay, narration tu gagal untuk breaking the wall. I mean fourth wall kita panggil, alright, okay, di mana ianya sekadar penceritaan yang tidak boleh tembus kepada audiens. Ya, lebih kurang macam gitulah. Okey, faham kot? Okey, macam cakap tadi, watak Mamu tak nak cakap banyak. Vanida Imran sebagai Suri memang awesome lah. Cuma Mamu suka dan banyak-banyak Mamu suka watak Melissa lah. Melissa, seriously, sebab bila dia masuk kita dapat rasa macam tense tu dah start ada tau. Kalau tidak semua macam sangat calm. So bila Melissa ni masuk, kita dapat rasa macam okey, kita dah dapat rasa stress tu. Tapi tak cukup kerana hanya daripada satu watak. Kalau semua bagi stress yang sama, mungkin kita akan dapat rasa lebih lah vibes tu. Okey, ada subplot yang macam Mamu rasa macam mengganggu sikit lah. Sebagai contoh, Mamu be frank, alright, okay, mungkin ramai yang suka Jasmine Suraya, tapi subplot untuk Jasmine Suraya Mamu rasa macam agak mengganggu lah, di mana kenapa dia nak, okey, kita faham kenapa dia nak dapat position tu, kenapa dia perlukan duit, tapi ianya boleh ditukar dengan sebab yang lain kot, and ianya macam tak begitu strong lah. And cara dia dapatkan position tu pun macam senangnya, memanglah dia pergi tidur dengan bos dia, tapi macam senang-senang je bos dia tu nak bagi pangkat tinggi tu, and benda tu macam kacang ni dia dapat. Memanglah dia lawa, tapi macam yelah. And dia punya background story tu pun macam okey lah. Ada few things lah yang Mamu rasa macam terlalu banyak. Kalau dia orang buat series naskah ni, mungkin lebih menarik lah Mamu rasa, disebabkan oleh terlalu banyak story yang mereka nak sampaikan. Ini pendapat Mamu. Okay, next, Mamu rasa Mamu ada masalah dengan dia punya timeline. Timeline dia macam tak sure bila sebenarnya berlaku. Mamu tak tahu benda tu berlaku sebulan ke, seminggu ke, setahun ke, even masa dia punya final pilihan raya PRU tu, Mamu pun tak tahu sebenarnya itu adalah PRK ke PRU ke, sebab mereka tak tunjuk pun kata ada bridge tau. Dia macam dia tak ada bridge between one scene to another scene. Tup-tup ada PRK, tup-tup yang last kali dah menang macam gitu. So sepatutnya mungkin nak bagikan rasa mood tu datang sebelum ke final scene dia, sebelum dia orang semua dah menang tu. Mungkin mereka boleh buat okey, mereka dah united. So lepas tu adalah ikut macam kempen ke, macam mereka pergi ceramah ke, and kita nampak macam orang ramai datang macam terima dia orang ke apanya. So kita tahulah kata benda tu okey, mereka dah on the way to the PRU, next PRU. Sebab dia macam tutup habis, dia macam tutup sampai. Mamu tak tahulah kalau mereka potong certain scenes disebabkan oleh duration. Tapi bagi Mamu nampaklah dia macam ada yang tak, macam between hilang, something missing in between. Macam cakap tadi, kena ada bridge lah supaya dia boleh connectkan first scene to another scene to another scene. Kalau tidak, Mamu sure lah kita tak tahu pun sebenarnya dia dah dah setahun ke. Okey, sebagai contoh relationship between Idrus dengan Jasmine, kita pun tak tahu sebenarnya dia orang ni dah lama ke, dia macam baru seminggu ke dah memang lama dia orang in scandals baru Idrus tu bagi promotion tu, ataupun memang dalam satu malam, 2 malam ke, kita tak sure benda tu. Timeline dia dah nampak lah. Alright, okay, Mamu rasa. Yang terakhir adalah dia punya plot twist yang digembar-gemburkan sebagai plot twist yang terlalu hebat abad ini. Bagi Mamu macam tak jadi sangat lah, sebab Mamu bila dia punya ending tu macam okey, macam gitu je. Sebab apa sebab ianya macam tak adalah twist pun. Ianya macam explanation je bagi Mamu. Okey, Mamu rasa salah satu sebab yang Mamu rasa begitu, Mamu tak rasa excited dengan twist yang mereka cuba buat tu adalah sebab mereka tak membuatkan kita rasa si watak Suri ni struggle. Dan mereka tak buatkan kita rasa si politician yang lain jahat sangat tau. Tak ada. Kita tak rasa benda tu. Disebabkan benda tu, kita tak rasa pun yang Suri ni bestnya dia dapat position tu. Kita tak rasa happy untuk dia. Sebab digambarkan politician yang lain seperti Hassan dan sebagainya. Ya, memang ada kes membunuh.
apa semua, tetapi tak begitu ditunjukkan, tak begitu ditonjolkan dia orang punya kejahatan, dia orang punya behind story. Even contohnya seperti Ali, watak Ali dan watak Tun Malik sebagai contoh. Alright, okay. Kita tak nampak apa yang mereka buat jahat sebenarnya. Okay, even kita tak nampak pun dia orang punya keburukan in terms of, adalah mereka buat statement kata mereka ni lebih kepada bercakap janji dan tapi tidak execution tak ada kan. So tapi kita tak nampak, kita tak rasa benda tu. So bila kat ending dia mereka cuba membuatkan si watak Suri ni menjadi hero, kita tak embrace dengan dia punya situation sebab kita tak rasa tau, kita tak rasa benda tu, kita tak rasa macam wah, I'm happy to say this sebab dia punya struggle dan sebagainya. Mungkinlah itu salah satu sebab lah bagi Mamu. Mamu rasa macam Mamu tak ada rasa macam belong to that character, I mean to Suri. Tapi macam mana pun, Daulat ni merupakan satu naskah yang boleh dilayan. And merupakan satu naskah tempatan yang Mamu boleh layan sampai ke habis tanpa ada carut ke, tanpa ada bising lah, popet-popet apa semua kan. Mamu bolehlah menonton naskah ni, alright, okay. Ianya ada konsep, idea, tetapi in terms of how dia orang visualizekan idea tu kepada movie, mungkin boleh di improve lah, right? Okay, macam aku cakap tadi in terms of part mana mereka patut simpan dan sebagainya. Tapi macam mana pun, congrats to pengarahnya Imran Sheikh kerana yes, percubaan yang berani. Okay, dan Mamu percayalah jikalau dia ada capital yang fund yang lebih after this dan ada peluang lagi, definitely dia akan buat karya yang lebih padulah. Mamu rasa mungkin lepas ni dia dah boleh membuka mata orang yang dia boleh buat lah filem. So mengharapkan mungkin dia akan dapat lebih banyak fund lepas ni supaya dia boleh plan something yang bigger, supaya dia nak buat politics punya environment tu nampak bigger. Tak adalah nampak macam perbalahan di antara politics dalam Malaysia ni, nampak seperti sekadar perbalahan di antara dua corporate company yang scale dia memanglah definitely berbeza. Walau bagaimanapun, to be frank, ianya bukanlah naskah yang terbaik dekat Malaysia so far. Ianya bukanlah naskah yang Mamu boleh bagi A, bukanlah A-, not even B+. Mamu bagi naskah ini B. Mamu rasa sampai setakat ni saja untuk episod kali ini. Kalau korang ada any movie yang korang nak Mamu buat review, alright, dekat Netflix, please drop your comments kat bawah sini. And jangan lupa to subscribe and hit the notification button supaya korang dapat buzz daripada Mamu setiap hari Selasa dan hari Sabtu tepat jam 9 malam. Sampai bertemu lagi dalam Movie Surround Netflix Movie Review di channel Fain Rajabar. Hari ini edisi iFlix. Assalamualaikum. Bye-bye.